cinta, memang kasih kepada parti saya, Datuk. Tetapi kita kena tengok keadaan, kena tengok masa, kena tengok suasana dan sebagainya. Sebab kita a thinking person, Datuk. Benda ni volatile. Benda ni bergerak, berubah masa ke semasa dan sebagainya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat menentukan ke mana kaki saya, ke mana badan saya, ke mana pemikiran saya, di mana tubuh badan saya, Datuk. Itu dia. Datuk, apakah Datuk ada berbincangan, buat perbincangan dengan beberapa YB lain yang mungkin senada dan sehati dengan apa yang Datuk perjuangkan? Pasal saya melihat kadang-kadang umpamanya saya sebut satu nama macam YB Zulkifli Nordin. Kalau tak silap saya, dia pun begitu kuat juga pegangan dia dan usaha dia untuk menegakkan syariat Islam dan hampir sama dengan apa yang Datuk buat. Apakah Datuk melihat satu persamaan dengan perjuangan dia? Saya ingat mungkin ada tempat-tempatnya memang bersama. Nampak ada keseirasan perjuangan itu. Tapi dari detail-detailnya, saya tak pergi pada detail-detailnya, Datuk. Tapi broadly, there may be some parallelism antara saya dengan mereka dan sebagainya. Tetapi detailnya itu, saya kena kaji tengok sama ada betul-betul ada complete parallelism ataupun tidak antara saya dengan mereka. Tapi apa pun, Datuk, kalau misalnya mereka memperjuangkan apa yang saya perjuangkan dan saya perjuangkan apa yang mereka perjuangkan, maknanya ada nada yang sama, ada suara yang sama, ada tempo yang sama, ada lagu yang sama, dan saya fikir itu tidak jadi masalah bagi saya dan saya fikir pun itu tidak masalah bagi mereka untuk kita berbincang. Datuk, kita ni manusia-manusia ni yang Datuk sebutkan nama dan sebagainya, manusia intelektual, Datuk. Diorang belajar di luar negeri dan sebagainya. Banyak mereka nak curahkan, banyak mereka nak contribute dari segi idea. Apa salahnya kita gabung-gabung jalin-jalin? Tugas saya menggabung jalin. Tugas saya ialah mengetuk pintu supaya semuanya bangun bersama-sama mempertahankan tiga perkara tadi, Datuk. Islam, bangsa Melayu dan institusi raja, Datuk. Datuk, saya nak tanya pasal perjuangan, Bila Datuk masuk dulu dalam parti dan sekarang masih lagi dalam parti, walaupun ada tanda-tanda kadang-kadang kita pun tak tahu ke mana Datuk Hassan Ali ni nak pergi. Sudah jauh sangat ke perjuangan yang Datuk bersama dulu dalam parti dengan kalau dibandingkan dengan hari ini? Datuk, saya masuk parti waktu zaman Allahyarham Datuk Fadil Noor, kan ya? Dan saya tertawan dengan PAS ni atas beberapa perkara yang menggamit saya, Datuk. Pertama sekali ialah perjuangan menegakkan negara Islam itu. Itu memang saya orang sekular, Datuk. Jadi bila saya dengar begitu, bila saya baca begitu, impian saya, kata orang, Datuk, meluap-luap untuk melihat itu dapat direalisasikan dalam hidup saya. Nombor dua, Datuk, ialah kepimpinan ulama. Saya sangat seronok dengan kepimpinan ulama. Pasal apa saya seronok kepimpinan ulama, Datuk? Pasal saya ni manusia sekular. Saya perlu dipimpin, perlu diasuh, perlu dilatih, perlu dibimbing oleh ulama. Itu pada pendapat saya. Dan yang ketiga, Datuk, ialah saya tengok orang PAS ketika itu, pemimpin-pemimpin PAS, moralnya bagus, akhlaknya bagus. Bukan saja akhlak yang terpapar pada muka, pada pergerakan dan sebagainya, tapi dalam hidup mereka. Hidup yang sangat sederhana, Datuk. Itu menambat hati saya. Okey, sekarang ni kita lihat yang itu masih ada lagi some elements still there, Datuk, ya. Tetapi yang saya lihat macam yang Datuk nak hint saya tadi ialah tentang keseluruhan landasan perjuangan. Landasan perjuangan kita agaknya mungkin setengah pihak merasakan sudah masanya kita berubah sedemikian rupa. Ada pula yang saya baca dan ada juga yang memberitahu saya yang kurang senang dengan perubahan yang sedemikian. Dia mengatakan parti saya telah terkeluar daripada landasan yang sepatutnya. Itu pendapat mereka. Datuk berhenti di situ. Yeah. Dalam blok yang terakhir nanti saya nak Datuk huraikan dengan lebih lanjut. Sekarang ni kita berhenti berehat untuk blok yang terakhir. Kita bertemu kembali dalam soal jawab blok yang terakhir. Datuk, saya nak tanya, tadi Datuk sebut tentang kepimpinan ulama dalam PAS. Jadi itu yang membuat Datuk, yang Datuk sebut Datuk orang sekular yang tertarik dengan kepimpinan ulama dalam PAS. Apakah itu sudah berubah atau apakah itu tarikan itu sudah kurang sekarang? Oh, saya nak jawab dari dua sudut, Datuk. Dari segi kuantitinya, saya nampak sudah ada perubahan. Dari segi kualitinya, boleh bincang panjang lah, Datuk, ya.
Kuantiti maksudnya dalam PAS Central Committee itu, dalam PAS pusat, satu masa dulu boleh dikatakan antara 65 ke 70% adalah ulama. Sementara antara 30% macam itu adalah 30 ke 35% adalah terdiri daripada orang profesional. Yang kononnya katakan saya ni pun termasuk dalam kategori orang profesional. Tapi sekarang Datuk berbeza. Sekarang dah berbeza. Maknanya dalam 65% ke 70% orang profesional dan hanya dalam 30-35% adalah ulama. Jadi maknanya ketidakseimbangan itu Datuk, bagi saya dia akan mempengaruhi juga corak pengurusan, pentadbiran dan hala tujuh parti. Because ulama dengan Al-Qurannya, dengan hadisnya, dengan ijma'nya, dengan qiyasnya dan sebagainya, sudah tentulah nak membawa parti ini ke landasan-landasan yang tidak lari daripada prinsip-prinsip Islam itu. Sementara orang-orang macam saya ni agaknya kemungkinan reasoning itu, logical reasoning itu Datuk, mungkin itu mengatasi yang lainnya, maka sudah tentulah agaknya kadang-kadang dia melayan yang itu lebih daripada yang sepatutnya, yang biasanya dilayan oleh ulama. Jadi dalam konteks yang itu Datuk, dalam parti saya lah, saya fikir kita dapati ada shift, ada sedikit perbezaan, ada sedikit perubahan dan sebagainya. Dan kepada setengah-setengah orang Datuk, sama ada ahli parti atau pendukung parti, mereka tidak selesa dengan perubahan yang sedemikian. Sebahagian daripada ahli parti mahu masih PAS 50 tahun dulu. Masih PAS 30 tahun dulu. Masih PAS 20 tahun dulu. PAS yang macam mana? PAS yang menjaga Islam. PAS yang nak memertabatkan Islam. PAS yang menjaga syiar Islam. Itu Datuk Jadi yang kedua yang saya nak sebutkan Datuk, dalam konteks tentang kepimpinan ulama itu, saya merasakan Datuk. Saya harap sangat parti akan ahli-ahli parti terutamanya dalam pemilihan dan sebagainya dapat merenungkan perkara ini. Kita nak ke mana PAS ini? Ke mana parti ini kita nak? Kalau misalnya kita nak parti ini berjuang atas landasan yang sepatutnya dia berjuang, maka kepimpinan ulama itu yang sudah kita war-warkan, sudah kita sebar-sebarkan, sudah kita agung-agungkan, maka sesungguhnya kita sepatutnya setiap orang ahli parti dan pendukung parti meletakkan balik ulama ke martabatnya, Datuk. Datuk, saya nak tanya, apakah dalam pemikiran Datuk dan dalam penelitian Datuk punca-punca yang menyebabkan sudah ada anjakan seperti mana yang Datuk sebut tadi? Anjakan yang membuat ramai orang PAS tak begitu selesa. Apa agaknya fakta-fakta yang menyebabkan? Okey, yang pertama Datuk, agaknya dalam berjuang dah begitu lama dan gambaran-gambaran kemenangan tu sudah mula terbayang. Jadi rasa saya lah, logiknya lah Datuk orang hendakkan kemenangan. Dan ada percaturan mengatakan kemenangan hendaklah kita gabungan yang ada sekarang dan sebagainya. Dan terbukti pun sudah ada kemenangan asalnya 5 negeri, tinggal 4 negeri Datuk Dan ada pula orang memikirkan lebih jauh daripada itu lagi. Kemenangan ini boleh dibesarkan lagi, boleh diluaskan lagi ke Putrajaya misalnya. Maka kita dapati kalau misalnya formula yang dahulu itu kata mereka boleh dipakai, formula itu terus dipakai, tetapi saya nak mengatakan kalau formula itu terus dipakai, kadang-kadang kita terlupa. Kita meminggirkan Datuk penyokong-penyokong teras parti kita. Untuk tegar parti kita. Siapa penyokong tegahnya? Ialah orang-orang Melayu, orang-orang Islam. Yang itu pun kena diambil kira. Saya tidak mengatakan tak penting orang yang bukan Melayu, orang bukan Islam. Saya menang di Gombak Setia itu pun saya yakin sebahagiannya sokongan daripada orang Cina di sana, orang India dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama Datuk, kita tidak boleh mengenepikan, tidak boleh memandang kecil, tidak boleh mengesampingkan peranan yang dimainkan oleh penyokong-penyokong tegar kita ini. Datuk, tadi bila Datuk sebut yang sebahagian besar kepimpinan hari ini adalah orang-orang profesional dan kurang orang ulama. Jadi bagi Datuk yang asasnya orang profesional seharusnya gembira dengan perubahan ataupun anjakan begitu kerana di situ mungkin ada ruang-ruang untuk Datuk maju lagi dalam karya politik. Tetapi apa yang Datuk sebut, Datuk lebih suka kepada PAS itu kekal dengan perjuangan yang dialas
diasaskan oleh ulama. Okey. Gembira, saya nak ambil perkataan gembira Datuk tadi. Gembira kalau kita mencatat kemenangan yang lebih besar. Gembira agaknya, siapa pun gembira kalau dapat menawan Putrajaya. Tapi dalam kegembiraan itu, kalau air mata berderai-derai, tengok Islam entah di mana, tengok bangsa Melayu entah di mana, tengok institusi raja entah di mana, saya rasa Datuk, pekikan kita kemenangan itu pada saya tidak banyak artinya. Pekikan kita pekikan, tapi hati saya menangis Datuk. Mengenangkan Islam, mengenangkan bangsa Melayu, mengenangkan institusi raja tidak menjadi galang ganti kepada kemenangan itu, Datuk. Datuk, saya pegang apa yang Datuk sebut. Ya. Saya cuba nak orang kata buat sedikit telekan lah. Betul atau tidak, ya Datuk? Apa selepas apa juga yang Datuk sebut tu, saya nampak mirip yang Datuk Dr. Hassan Ali ini akan berganjak daripada segi fisikalnya, daripada segi badan tubuhnya untuk tidak lagi berada dalam PAS. Tapi itu hanya Datuk Dr. Hassan akan jawablah. Tapi saya nak, kalau boleh Datuk bagi sedikit gambaran jauh mana agaknya tekaan saya ni. Okey, saya nak menyebut satu ayat Quran yang biasa disebut. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah merancang dan kita merancang, perancangan Allah lah yang akan berjaya, yang akan tepatnya, yang lebih akan berlaku, Datuk. Ya. Jadi Datuk tadi menelah, tapi telahan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak akan tunduk pada telahan Datuk. Saya tunduk kepada telahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui. Allah cipta saya, Allah yang mengetahui. Kalau Datuk cipta saya, Datuk Maha mengetahui. Tapi unfortunately Datuk dengan saya sama saya, dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Datuk, saya fikirlah, saya setakat yang saya mampu, Datuk, saya akan bersama dengan apa juga gerakan yang berunsur politik, yang tidak berunsur politik, gabungan politik, tidak politik, yang dapat mempertahankan Islam, bangsa Melayu dan institusi raja. Itu yang pertama. Yang kedua, Datuk, saya akan bersama-sama dan sanggup mengorbankan jiwa saya, Datuk, demi kita nak mempertahankan tiga-tiga perkara, terutama yang pertama tadi, Datuk. Dan itulah sebenarnya misi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan Hassan Ali di permukaan bumi ini. Yang ketiga, Datuk, ayah saya, mak saya mula-mula tadi menyebutkan ahli agama. Makcik-pakcik saya kebanyakannya ke Timur Tengah, Datuk. Makcik-pakcik saya, adik-beradik, pakcik-pakcik saya, orang sekolah Arab, orang sekolah agama. Datuk, saya dibina dengan suasana itu. Tak mampu kaki saya nak melangkah di luar daripada gelanggang itu, Datuk. Jadi saya harap apapun para penonton yang dihormati sekalian, ya, tuan-tuan boleh buat tekaan, tapi saya mengatakan insya-Allah saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan, bersama dengan puan-puan dalam gerakan untuk menegakkan Islam, memartabatkan bangsa Melayu, dan insya-Allah kita menjulang institusi raja kita, insya-Allah. Datuk, kita sudah sampai ke penghujung program. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana hadir ke studio. Sebelum berpisah, terimalah salam hormat daripada saya, Ahmad Abdul Talib, dan kru penerbitan soal jawab. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.